Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjawab soalan tangen muka surat 118 dalam modul JUM ALK 2014. So, kalau kita lihat dalam soalan ini, kita diberikan suatu pencontoh dan tidak ada titik mula. Jadi, langkah yang pertama yang kita perlu lukis ialah kita perlu buat anggaran berapakah saiz kotak asas sebelum kita melukis pencontoh tersebut. Jadi di sini kita lihat di sini lebarnya 50 ditambah dengan 70 ditambahkan dengan jarak dari sini pergi ke sini lebih kurang, kita ambil maksimumnya ialah 60. Jadi 50, 60, 110, 180. Jadi lebar dia ialah 180. Sementara tinggi dia pula ialah 80 ditambahkan dengan 40 ditambahkan dengan jarak ini lebih kurang 30. Jadi 80 tambah 40 tambah dengan 30, 150. Okey. Jadi kita akan lukiskan kotak dengan saiz 150 darab 180. So, ini adalah kotak untuk ataupun sempadan untuk kita melukiskan pencontoh kita. Okay. Langkah yang pertama sebelum itu ialah kita kena kenal pasti. Okay. Apakah soalan yang kita perlu selesaikan? So, dalam pencontoh ni kita perlu conteng soalan terlebih dahulu. Okay, di sini kita lihat ini adalah bulatan 100 bulatan dengan jejari 30. Ini adalah bulatan dengan jejari 25. Ini adalah bulatan RX. Di sini kita ada bulatan mudah R20. Di sini kita akan ada bulatan besar yang putus-putus ni, iaitu bulatan dengan jejari 70. Dan kita ada suku elips antara A pergi ke B. Dan kita ada garisan tangen G dan F atau FG. Okey. Jadi semuanya ada di dalam soalan ini. Jadi langkah yang pertama, kita akan lukiskan dulu bulatan yang mudah. Jadi untuk melukis R20, kita ambil jarak daripada tepi kotak, iaitu jaraknya adalah 50 ke sebelah kanan dan kita turunkan ke bawah sebanyak 20. Jadi kita ukur 50 mm sebelah kanan. Dan kita turunkan tegak ke bawah sebanyak 20 untuk mendapatkan pusat bulatan R20.
Dan kita boleh lukiskan bulatan R20 di situ. Okey, kita ada bulatan R20 di situ. Okey, kemudian seterusnya kita boleh lukiskan terus kepada bulatan R25, di mana bulatan R25, kalau kita lihat di sini R25 jaraknya daripada pusat R30 tadi, ataupun daripada titik A turun ke bawah sebanyak 80. Ini adalah titik A. Okey, turun banyak ke bawah sebanyak 80, tambahkan dengan 40. Kemudian pergi ke kanan sebanyak 30. Jadi 80 tambah 40 bersama dengan 120. Itu ukur jarak 120. Okey, daripada titik A turun tegak ke bawah sebanyak 120. Dan kemudian gerakkan ke kanan sebanyak 30. Dan kita akan dapat pusat bulatan R30 di situ. R25, jadi itu ukur jarak 25. Dan kita lukiskan bulatan dengan jari R25. Okey. Okay, kemudian langkah seterusnya kita akan ada persilangan di antara bulatan major dan minor pada garisan 30-60 tersebut, dan kita akan unjurkan sama ada menegak atau melintang mengikut kesesuaian kedudukan bentuk elips tersebut, sama ada dia tegak ataupun mendatar. Jadi dalam kes ini kalau kita lihat elips ini bentuknya ini adalah suku elips. Okey, ini adalah suku elips. Okey. Jadi kalau elips yang penuh bentuk dia beginilah. Okey. Dan kalau dikatakan suku elips, okey, yang cikgu lorikkan ni adalah suku elips. Okey. Di mana dia berikan jarak sini adalah 50. Jadi maksudnya yang ni adalah 50. Dan ketinggiannya adalah 80. Okey. So ini adalah 50 dan ini adalah 80. Jadi kita akan dapatkan titik pusat untuk elips tu di tengah-tengah itu. Okey. Di manakah jaraknya?
Kalau kita lihat pada soalan, A pergi ke H jaraknya ialah 80, di mana H adalah titik tengah suku elips. Jadi kita gerakkan, kita ukur sebanyak 80. Okey, bermula pada titik A, kita tandakan dengan jarak 80, di mana ini adalah titik H. Okey, ini adalah titik H, di mana elips, bentuk mata. Jadi kita perlu lukiskan dua bulatan. Satunya ialah dengan jejari 50 dan satu lagi dengan jejari 80. Jadi kita ukur sebanyak 50. Pusat pada titik H. Sebabkan ini adalah suku bulatan sahaja, jadi tak perlulah lukis penuh. Lukiskan suku bulatan sahaja. Dan yang seterusnya ialah 80. Jadi kita lukiskan suku bulatan. Okey. Di sini kita dapat lihatlah ada bulatan minor iaitu dengan jejari 50 dan bulatan major dengan jejari 80. Kemudian kita akan gunakan set square kita untuk membina sudut 30 dan sudut 60. Dan di sini akan ada persilangan di antara garisan sudut 30-60 ini dengan bulatan major dan minor, iaitu di kawasan yang cikgu bulatkan ni. Okey. Dan di sinilah pelajar selalu keliru. Apa yang kita perlu buat pada titik persilangan ni, sama ada kita nak unjuk tegak ataupun unjuk mendatar. Jadi kita cuba-cuba. Okey. Contohnya kita boleh unjuk secara mendatar terlebih dahulu. Dan yang bersilang dengan bulatan minor, bulatan yang kecil itu kita unjukkan tegak. Jadi akan memberikan titik persilangan di sini. 1 dan 2. Jadi elips kita akan bermula pada titik B iaitu B di sini. Dan berakhir pada titik A di situ. Cuba sambungkan. Kalau boleh sambungkan, maksudnya betul lah lukisan yang kita tandakan tadi. Okey, betul. Kita boleh sambung. Kalau tak betul, maksudnya kita kena terbalikkan. Yang kita unjukkan mendatar, kita buat tegak. Yang tegak, kita jadikan mendatar. Okey, begitu. Jarak titik F. Jadi kita cari titik F terlebih dahulu. Jadi kita ukur jarak sebanyak 70. Okey. Kemudian kita lukiskan garisan tegak ke bawah.
Okey. Daripada pusat R20, dia akan naik tegak ke atas sebanyak 15. Jadi kita ukur 15. Dari pusat R20, kita naikkan sebanyak 15. Akan memberikan titik F di sini. Itu adalah titik F. Jadi bagaimana kita nak menyambungkan garisan tangent antara G dengan F? Okay. Sebenarnya ada dalam satu soalan di mana kita boleh gunakan, kita sambungkan pusat pergi ke pusat kalau titik F itu adalah pusat bulatan. Tapi dalam kes ni, F ni adalah titik tangent atau titik tangent yang berada di luar. Jadi kita sambungkan pusat bulatan pergi ke titik F. Okay, kemudian kita bahagi dua kan garisan tersebut. Dan lukiskan separuh bulatan. Dan dia akan bersilang pada bulatan R20 pada titik G. Kita sambungkan G pergi ke F. Dan itu adalah garisan tangent yang kita cari. R30 adalah F adalah titik tangent. Maksudnya bila kita lukiskan satu garisan di sini, dia pastilah bersudut 90 darjah dengan garisan GF. Jadi kita lukiskan garisan bersudut 90 darjah dengan garisan GF. Tak perlu kita bina, cukuplah kita menggunakan set square sahaja. Okey, lukiskan garisan bersudut 90 darjah dan kita ukurkan jarak sebanyak 30. Tandakan. Itu adalah pusat bulatan R30. Kita lukiskan bulatan dengan jari R30. Okay. Dan kemudian kita boleh selesaikan masalah bulatan R70 ini. Mana bulatan R70 ni kalau kita lihat ya, bulatan yang putus-putus ni dia bertangent dengan secara luaran dengan bulatan R30 dan bertangent secara dalaman dengan bulatan R25. Jadi kita selesaikan satu-satu. Katakan okey, ini adalah pusat bulatan R70. Jadi kita dah belajar okey dalam konsep tangent yang cikgu akan tunjukkan sebentar lagi.
B. So ini adalah konsep tangent yang kamu kena faham. Okey. Jadi kita balik semula kepada soalan kita tadi. Okey, di mana R30 bertangen secara luaran dengan R70. Jadi maksudnya di sini titik E dan titik pusat R30 dan pusat R70 adalah segaris. Okey, kalau jarak daripada 30 pergi ke E jaraknya adalah 30. E pergi ke pusat R70 jaraknya ialah 70. Jadi jumlahnya ialah 70 tambah 30 adalah 100. Jadi kita ukurkan jarak sebanyak 100. Berpusat pada pusat bulatan R30, kita buatkan satu lekuk begitu. Okey. Kemudian kalau kita lihat di sini, bulatan R25 bertangen dengan bulatan R70 secara dalaman. Maksudnya di sini pusat R25 titik D, pusat R25 dan juga 70 adalah segaris. Okey. Kalau jarak daripada D pergi ke pusat R25 jaraknya mestilah 25. Jarak daripada D pergi ke pusat R70 jaraknya mestilah 70. Jadi berapakah jarak daripada pusat R25 pergi ke pusat R70? Mestilah 70 ditolakkan dengan 25, kita akan dapat jarak ni. Okey. Jadi 70 tolak 25 bersamaan dengan 45. Jadi kita ukurkan 45 mm. Dan berpusat pada pusat R25. Kita lukiskan satu lengkuk, silangkan dengan lengkuk yang kita lukiskan sebentar tadi, akan memberikan pusat bulatan untuk R70. Kita labelkan sebagai O dan kita lukiskan bulatan atau pelengkung dengan jari 70. Okey, di mana kita kena sambungkan daripada pusat O tadi ke titik R30, pusat bulatan R30 untuk menunjukkan kepada pemeriksa di manakah kedudukan titik E. Begitu juga kita perlu sambungkan daripada pusat O ke pusat bulatan R25 dan panjangkan sedikit ke atas ni untuk menunjukkan di manakah kedudukan titik D. Okey. Ini jadi kita akan lukiskan A tu adalah titik tangent, kita akan lukiskan garisan menuju ke pusat dengan 90 darjah dan selarikan pada bulatan yang warna hijau tadi dan kita sambungkan, dia akan bentuk Z sebegitu. Okey. Dan persilangan dengan garisan bulatan hijau ialah titik C
Jadi kita sambungkan daripada pusat bulatan yang hijau tu ke titik C dan panjangkan, silangkan dengan garisan tegak daripada titik A tadi, akan memberikan pusat bulatan bagi Rx yang kita cari. So, ini adalah untuk kaedah yang kita akan jawab bagi soalan tersebut. Jadi balik semula kepada soalan ni tadi. Okey. Jadi kita akan melukiskan bulatan Rx. Kita tak tahu mana bulatan Rx, berapa jari-jarinya. Yang kita tahu ialah bulatan R25. Okey. Jadi dia akan beri, tipsnya adalah kita akan mulakan pada bulatan Rx ni, iaitu titik B. So ini adalah titik B. Titik B diketahui kedudukannya pada jawapan kita. Jadi kita akan lukiskan B adalah titik apa? Rujuk balik semula kepada atas, titik B adalah titik tangent. Jadi kita lukiskan garisan mendata begitu untuk menunjukkan dia bersudut 90 darjah dengan garisan ni lah. Begitu. Okey, dia bersudut 90 darjah. Okey, bersudut 90 darjah. Jadi bila bersudut 90 darjah kita lukis garisan mendata, dah ada dah. Dan kita selarikan pada bulatan R25. Kalau ini pergi pusat pergi sebelah kanan, ini kita pergikan ke sebelah, ini pergi ke sebelah kiri, ini pergi ke sebelah kanan. Okey, dah ada juga garisan tu. Okey. Kita tunjukkanlah. Ini daripada pusat pergi ke sebelah kiri. Yang ini daripada pusat pergi ke sebelah kanan. Jadi dia akan bersilang, satu di B, satu lagi di titik sini. Kita akan sambungkan persilangan dengan bulatan tu pergi ke titik B. Okey, inilah bentuk Z yang kita cari tadi. Sini pergi ke sini, sini pergi ke sini, sini balik ke sini. Nampak bentuk Z tu. Okey. Dan bentuk Z tu, garisan tersebut akan bersilang dengan bulatan R25 pada titik yang kita katakan iaitu titik C, iaitu titik tangent. Okay. Jadi kita sambungkan pusat bulatan R25 ke titik C dan silangkan dengan garisan 90 darjah dari titik B tadi di sini, akan memberikan pusat bulatan Rx di sini. Dan kita lukiskan bulatan dengan jejari O1 pergi ke B. Okey. Mungkin berlaku ralat sedikit ketika menentukan titik O1 tu, tapi jangan dipadamkan. Yang penting sekarang ialah kita cuba sambungkan dia dan kaedah kita betul, iaitu bentuk Z tadi. Okey. Jadi selesai, itulah sahaja untuk kaedah kita untuk menjawab soalan tangent. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.